Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, pengurusi masjid, Mustaghfirin, Tuan Haji Zabidi, Tuan Guru Haji Abdullah, dan juga para guru yang hadir bersama dengan kita pada malam ini, dan para guru, para asatizah muslimin dan muslimat, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah hampir 2 bulan kurang tak bertemu. Alhamdulillah hari ini dapat semula kita bersama pada malam ini. Saya minta maaf terpaksa dipendekkan tempoh di Penang kerana sepatutnya 2 hari dalam 4 majlis ke 3 majlis. Terpaksa kita pendekkan jadi 1 majlis saja kerana pondok akan mula dah selepas ni dalam pertengahan bulan 1 nanti. Ini akan mula pengajian di Zawiyah Nasiriyah di pondok saya. Jadi nak kena bagi perhatian di sana lebih. Maka saya minta izin untuk datang ke sini sebulan sekali, sehari saja, waktu 1 majlis saja maksudnya. Moga-moga dapat manfaat insya-Allah. Kita dah sampai pada mana? 98? Ya. Ke 1 lebih kan? 98 ya? Itu konti di sini ya. 101 ya? Habis di sini. Sungguh. Oh iya, baik. Terima kasih. Baik. Kita masih dalam adab penuntut ilmu. Pada bait yang ke-98, rangkap 98, muka surat 34. Dalam tulisan Jawi, muka surat 35 bagi tulisan Rumi. Elakkanlah dari gemar kemasyhuran, tiada keuntungan malah meruntuhkan. Tidak akan sampai pada tujuannya yang gemar menoleh kiri dan kanannya. Jadi ini pesanan kepada penuntut ilmu agar mengelakkan diri mereka daripada mengejar kemasyhuran. Ramai di kalangan penuntut ilmu gemar dengan masyhur sebelum sampai kepada tempat dan waktunya. Jadi gemar dengan masyhur ini, dia akan dapat masyhur. Sebab dia gemar dengan sesuatu itu, maka dia akan kejar dan dia akan dapat. Nah, bila dia dapat dengan masyhur, tidak dapat dengan berkat, maka ketika tersebut akan diberikan dengan kerugian. Keuntungan yang sepatutnya dia dapatkan pada ketika tersebut adalah mendapatkan barakah dan juga menuntut ilmu dengan sepatutnya, bukan mengejar masyhur. Karena masyhur kadang-kadang indah khabar daripada rupa. Hanya kerana masyhur sahaja, tapi tidak ilmunya tidak dikuasai dengan sepatutnya. Maka kerana itu para pemuda, para penuntut ilmu, janganlah gemar dengan masyhur semata-mata dan juga nak kejar dengan kemasyhuran tersebut tanpa mengambil dengan perkara yang sepentingnya pada ketika tersebut, iaitu menuntut ilmu sehingga menguasai ilmu tersebut. Itu kita sebut di sini, elakkanlah dari gemar kemasyhuran, tiada keuntungan malah meruntuhkan. Yang saya sebut sebelum ni Al-Imam Baqiyatus Salaf Sayyidi Abdullah Sirajuddin radhiyallahu taala anhu, beliau pernah sebut, kata, saya tidak pernah berniat ketika belajar untuk berada di kerusi tempat mengajar. Saya tidak pernah berniat untuk berada di atas mimbar menyampaikan khutbah.
Ketika sampai waktunya, maka Allah Ta'ala telah memberikan kepada saya dengan barakah untuk saya berada di kursi tempat mengajar dan diberikan dengan ilmu yang luar biasa kepada beliau. Jadi ini menunjukkan bahawa ikhlasnya niat dia ketika belajar, sehingga tidak lintah langsung dalam hati dia dengan sesuatu yang lain daripada belajar, daripada ilmu. Maka ini yang perlu diberi perhatian dan juga diterangkan dan diajarkan serta ditunjuk ajarkan oleh guru kepada murid, agar jangan terpesong niatnya kepada benda yang tidak baik selain daripada ilmu. Itu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, nahnu talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami pada mulanya menuntut ilmu bukan kerana Allah, mungkin kerana sebab lain. Orang suruh, mak ayah suruh, kerana ada tujuan keduniaan. Mungkin tengok guru-guru kalau dia mengajar anak-anak murid ketika di kelas pengajian diberikan wakaf. Dulu zaman dulu macam tu. Guru diberikan wakaf, murid diberikan wakaf. Maksudnya diberi bantuan kewangan daripada kerajaan, tidak akan berlapar. Jadi nak bagi hilang daripada lapar, tak perlu kerja, mengaji. Pergi mengaji akan dapat bantuan. Makanan disiapkan, tempat tinggal disiapkan, semua siap. Kalau guru pula disiapkan dengan rumah, tempat tinggal, dan diberikan pula dengan wakaf untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada pengajaran, kepada murid, membina generasi. Jadi tak perlu fikir lagi duit poket dia nak kena cari macam mana. Cukup untuk keluarga dia makan dan minum. Maka dia tak perlu fikir lagi benda lain. Atau ada pelajar zaman tersebut yang nak mengelakkan daripada lapar, nak elak daripada tidak ada tempat tinggal, maka mereka belajar, masuk pergi ke kelas, daftar diri sebagai pelajar, pergi ke madrasah, dapat duit, dapat sumbangan, dapat makanan, dapat tempat tinggal. Nahnu talabna al-ilma li ghairillah. Awalnya bukan kerana Allah, kerana sebab mungkin kau tadi. Fa aba an yakuna illa lillah. Tapi Allah tidak menghendaki perkara tersebut, kerana berkatnya ilmu akhirnya kembali niat dia kepada ilmu, kembali kepada Allah Ta'ala. Ini mulianya ilmu. Atau ilmu ni kalau kata mula kita belajar mungkin tidak ikhlas, terus dengan ilmu, insya-Allah dengan berkatnya ilmu, dengan berkatnya kita datang perasaan untuk kita nak beradab dan beramal dengan ilmu tersebut, Allah Ta'ala akan bagi petunjuk kepada orang yang mengikuti jalan tadi. Akhirnya dia akan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mungkin pada mula dengan niat lain. Ini barakah kalau kata berterusan, istiqamah dengan ilmu. Itu cerita ada seorang perempuan dipinang oleh seorang lelaki. Kita pernah cerita sebelum ni. Lelaki ini pinang perempuan yang segak, cantik. Bila dia pinang perempuan ni kata, boleh nak kahwin dengan saya, tapi dengan syarat kamu jangan tinggal solat jemaah dengan ayah saya di masjid, kerana ayah dia tu imam, ayah dia guru di masjid, selama 40 hari. 40 hari kata dia. Kena semayang 5 waktu, awal waktu. Syarat dia. Takbiratul ula dengan imam. Kata dia, baik, syarat tu saya akan penuhi. Kenapa? Kerana nak dapatkan cinta perempuan tadi. Dia pun main. Subuh hari pertama, semayang awal waktu, duduk belakang Tok Imam. Tok Imam dia akan rapat lah. Tok Imam akan tengok. Sebab ni nak jadi menantu dia. Anak perempuan dia dah bagi tahu, kata nanti akan datang seorang pemuda, dia ni akan mula solat di masjid kita, ayah anda. Dan kemudian kena tengok balik betul-betul dia macam mana. Sungguh dia main tiap-tiap 5 waktu. Kemudian duduk mengaji pula. Sebab ayah kepada perempuan ni guru, tok guru. Kelas mengaji. Waktu mengajak, tok guru mengajak, duduk mengaji. Waktu semayang awal waktu. Selama 40 hari. Lepas 40 hari, tu yang janji untuk nak jumpa dengan perempuan yang dia nak pinang ni. Maksud dah lulus dah ni. Tengok perempuan lelaki ni tak main. Masuk 2 bulan, masuk 3 bulan, 4 bulan, dia tak main dah. Heran. Perempuan dia kata, patutnya dia main 40 hari lepas lagi. Nah, 40 hari lepas semayang patutnya main dah, ni tak main. Tak main terus ni, apa pasal ni? Dia pula pergi cari lelaki tu. Lelaki tu cari dia. Tak, ni dia pula pergi cari. Dan kemudian dia jumpa lelaki tadi dan dia tanya, kenapa tak datang selepas 40 hari? Saya dah dengar berita daripada ayah saya. Kata kamu ni memang solat betul pada awal waktu, 5 waktu penuh, mengaji lagi. Kenapa tak datang selepas 40 hari untuk pinang saya? Kata dia,
Allah. Terlupa, kata dia. Saya dah terlupa. Saya dah rasa lazat dengan pengajian, dah rasa lazat dengan solat jamaah, maka terlupa dengan kamu, saya minta maaf, dia kata. Asalnya memang saya lakukan kerana untuk mendapatkan cintanya kamu. Tapi setelah saya berterusan dengan amal tersebut, saya terlupa dengan niat saya yang asalnya tadi. Fa aba an yakuna illa lillah. Asal bukan kerana Allah, kerana nak dapatkan perempuan tadi, tapi fa aba an yakuna illa lillah. Maka dikembalikan kepada Allah Taala dengan perbuatan yang dia lakukan tersebut. Sebab tu kena berterusan. Kena letak dalam jadual kita ni. Kamu macam mana sekalipun kena ada jadual belajar. Sebab tu kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu, di antara perjanjian kita dengan Allah, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Lawaqih Anwar Qudsiyah fi Uhudil Muhammadiyah, apa kata dia? Ukhidha alaina al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ambil perjanjian dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita terus belajar dengan para ulama walau kunna ulama. Nah, walau kunna ulama, walaupun kita ni dah jadi ulama. Sampai macam tu sekali. Kata Imam Abdul Syarani, kena terus belajar dan menuntut ilmu, mengambil manfaat dengan alim walaupun kita dah alim. Dia macam tu. Dan kata dia, di antara penipuan yang besar yang dilakukan oleh syaitan, dimasukkan dalam hatinya seorang alim tersebut, dia rasa dia tidak perlu lagi untuk belajar. Ini adalah tipuan syaitan yang paling besar. Lepas tu tak boleh seorang sebenarnya, asaf saya nasihat kepada diri saya sendiri sebenarnya, bukan kepada orang lain. Tak boleh kalau kata seorang tadi memenuhkan jadual pengajaran dia setiap hari tanpa ada waktu untuk dia pula pergi belajar. Nah, walau kunta ulama, walaupun kamu ulama, walaupun kamu alim. Karena apa? Karena kemungkinan ada seorang alim yang Allah Ta'ala berikan ilmu yang kamu tak ada, mungkin. Ana wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap yang alim itu ada lebih tinggi daripada dia lagi yang lebih alim. Kalau kamu kata kamu alim, ada lagi alim daripada kamu. Jadi takkan ada perasaan kita yang paling besar pada ketika tersebut, kita yang paling alim pada ketika itu. Karena sikap rendah diri inilah yang menyebabkan Sayyidina Musa AS ditinggikan oleh Allah, walaupun tidak ada yang lebih tinggi kedudukan daripada beliau ketika tersebut. Nah, cuma Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Musa, ada seorang di kalangan hamba aku yang reti daripada kamu dalam benda yang mungkin kamu tak pandai dalam bahagian tersebut. Karena fauqa kulli dhi ilmin alim. Maksudnya lebih daripada kamu ada mungkin Allah Ta'ala bagi kepada seorang daripada bahagian tersebut. Nabi Musa AS alim dalam ilmu zahir dan batin. Ramai salah kalau kata dia kata Nabi Musa ni alim dalam ilmu zahir, batin dia kurang. Macam mana kata macam tu? Ini Nabi Musa AS, karena kalimullah, macam mana tak alim dalam ilmu batin? Wa a'lamun nas bi zamani, dia orang yang paling alim dalam zamannya, zahir dan batin. Cuma ghalaba alaihi az-zahir, cuma menang dia bahagian zahir, karena dia memegang umat. Dia memegang umat yang besar, Bani Israel, antara umat yang terbesar setelah umat Nabi Muhammad SAW. Paling besar umatnya. Manakala Nabi Khidir AS, Khadir AS atau Khidr AS, boleh baca nama macam-macam. Nabi Khidir boleh, Khadir boleh, Khidr boleh. Nabi Khidir AS pula alim al-zahir wal-batin, alim zahir dan batin. Wa ghalaba alaihi al-batin, tapi menang dia sebelah batin. Tapi walaupun begitu, tetap ketika mana bertemu di antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, iltaqa al-bahrain, iltaqa al-bahran, telah bertemu dua laut, bahran, yakni baharul haqiqah wa baharul syariah. Dua-dua bergabung sekali pada ketika tersebut. Nak ajar kepada kita bahawa tidak ada istilah tinggi diri ketika nak belajar. Hatta Nabi Musa AS, walaupun ketinggian kedudukan beliau yang luar biasa, yang bercakap dengan Allah, tidak ada di kalangan para anbiya yang mencapai peringkat beliau melainkan Rasulullah SAW. Nah, kedudukan yang tinggi macam tu diperolehi oleh beliau. Kalimullah,
Ini kedudukan besar. Kebanyakan para anbiya disampaikan melalui wahyu Allah Ta'ala, sama ada min wara'i jidar, sama ada di belakang dinding dengar suara, ataupun disampaikan dengan wahyu terus diletakkan dalam dada Nabi sebut dengan seolah bunyi kadawin nahl, macam bunyi lebah bunyi itu. Itu yang paling susah kata Nabi SAW. Itu yang paling berat bagi Nabi SAW ketika dengar bunyi macam lebah tu. Mari masuk dalam hati Nabi, dan Nabi waktu itu akan jadi macam pitam, berpeluh walaupun di musim sejuk pada ketika itu. Dan kalau duduk atas unta jatuh waktu itu. Unta akan terduduk kerana beratnya wahyu Allah Ta'ala. Terasa sekali dengan unta-unta sekali. Jadi baginda Rasul SAW diberi anugerah oleh Allah berbicara dengan Allah. Sayyidina Musa AS juga diberikan sedemikian. Kalimullah, bukan benda kecil pun macam tu. Apa kata Nabi Musa waktu jumpa dengan Nabi Khidir? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh tak kalau saya nak ikut kamu untuk kamu ajarkan kepada saya mimma 'ullimta, dengan apa sebahagian yang diajarkan kepada kamu dengan petunjuk rusyda. Jadi di sini ayat ni saja kata Imam Fakhruddin Ar-Razi ada 12 faedah. 12 faedah adab yang ditunjukkan oleh Sayyidina Musa AS kepada Nabi Khidir waktu nak mengaji. Pertama dia kata apa? Hal attabi'uka, boleh tak saya nak ikut kamu? Sama. Jadi mai jumpa minta nak ikut dulu. Tanya dulu boleh ke tak boleh. Jangan main terus macam tu. Nah. Ini zaman lah ni yang tak diambil perhatian. Saya baru ni buat temuduga belajar 10 hari di pondok. Pondok saya baru ni buat temuduga 10 hari. 10 hari temuduga. Sehari tak boleh sebab sehari semua pakat nak masuk dalam zawiyah. Saya nak pilih 10 orang, 11 orang. Nabi jadi 11 orang. Pelajar yang saya pilih ada 11 orang. Nak pilih 11 orang saja, yang main 30 orang. Yang isi borang 45 orang. 15 orang baik senyap, tak ada kata apa. Nah, itu tak boleh mesej ke tak apa pun tak. Tapi isi borang semangatlah. Kapal mungkin ada masalah masing-masing. Tapi yang main 30. Dia nak pilih 10 orang, tapi terlebih seorang jadi 11. Kenapa saya buat 10 hari? Kawan-kawan boleh semayang 40 waktu di tempat saya, di pondok, 40 waktu. Yang kedua, ikut pengajian daripada awal sampai habis. Daripada pagi subuh, wirid, mengaji, sampai malam. Jadual macam yang saya akan susun di zawiyah nanti. Pagi, pukul 10.30 pagi pula kelas. Kemudian pukul asak pula kelas. Kemudian sagi maghrib kadang ada kelas dan kadang rehat sekejap. Isyak ada muzakarah, musyawarah, bincang balik antara pengajian yang pagi tadi mengaji apa. Ikut macam tu. 3 hari pertama semangat semua. Masuk hari keempat, sebahagian dah tengok syidin lah. Bila nak balik? Baru 4 hari. Macam mana nak duduk 4 tahun tak balik? Lepas tu saya buat 10 hari. Waktu tu boleh tengok siapa yang semangat, siapa yang dah luntur semangat dia selepas 3 hari. Boleh nampak dah muka. Kita duduk kat depan, kita nampak lah. Waktu kita mengajar, tak tulis. Tengok, tak tahu nak tulis apa. Esok bila tanya balik pagi esok, tak boleh mengulang balik apa yang kita sebut. Itu tak ada fokus. Jadi kita pun nampak lah siapa yang fokus, siapa yang tidak fokus, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Bila dah saya tetapkan kedudukan tadi ni, kemudian bila ditanya buat temuduga, saya tak tanya. Saya tengok temuduga saya amali, saya tengok terus. Temuduga hak lain pula, hak ni ada hak staf-staf zawiyah pula. Yang guru-guru pula ni yang test pula, mereka tanya pula macam mana minat ke tidak mau, semua sekali. Saya ni ayah yang nak, saya tak apa mau sangat pun nak main ke sini, tapi dah ayah suruh saya main jugalah. Macam tu. Hak tu awal lagi saya letak dah dalam satu kolom. Yang ni dia tak mau pun sebenarnya. Ada yang main-main tu, saya yang nak main. Saya memang nak mengaji. Saya nak macam ni. Yang ni tengok balik dalam 10 hari tu macam mana dia punya sikap dia. Kena tengok semua tu. Dan bila cukup dah 10 hari, saya dah letak dah keputusan siapa dia yang nak boleh masuk, siapa boleh mengaji, tak boleh mengaji. Ada juga yang kadang-kadang mak ayah ni pula semangat terajak, dia pula pergi hantar anak dia
tanpa minta izin dulu dengan saya. Boleh ke tidak anak dia duduk? Padahal saya dah pilih dah belajar. Bukan kita tak mau, tapi kita nak penumpuan. Dan kena ada hormat. Universiti kalau hantar surat kata tak diterima, adakah mak ayah pergi pula kat universiti tu? Masuk pergi lah. Hampir duduk lah, ikut suka lah. Dia bagi tak bagi, duduk pergi. Nanti lama-lama Chancellor, naik Chancellor dia kata, boleh kau masuk pergi lah. Tak boleh macam tu. Tapi kenapa pondok, tempat pengajian, dibuat ikut suka kita? Tidak ada hormat. Kongkong kalau nak mengaji mula-mula, mak ayah dulu kena ada hormat dengan guru. Yang tu pun dah tak ada dah. Macam mana nak mengaji anak kita? Ajaib. Zaman lah memang zaman ajaib. Saya kata kita tak putusan mu'tamad. Yang kita terima yang tu saja. Bukan bermaksud yang tak diterima tu tidak baik. Tak, mungkin sesuai di tempat lain yang lebih baik daripada tempat saya. Bukan tempat saya aja tempat mengaji. Banyak lagi tempat lain. Saya pun baru lagi. Mungkin ada yang main tu kata ni baru lagi tempat ni. Saya pun tak apa nak yakin mana baru-baru ni. Takut lagi manhaj bertukar. Ada juga yang buat itu. Dia pula duk petikai kita pula dah. Macam ni nak mengaji macam mana? Awal lagi dah pandang lekeh dah kata guru pun. Nampak tak? Tengok Nabi Musa kata apa? Hal attabi'uka. Boleh tak saya ikut kamu? Minta izin dulu. Bukan Nabi Musa main, aku nak ikut. Bagi tak bagi ikut suka. Attabi'uka. Saya akan ikut kamu. Tak? Boleh tak saya nak ikut kamu, wahai Nabi Allah? Wahai orang yang diberikan oleh Allah dengan ilmu. Boleh tak saya nak ikut? Tu pertama, minta izin dulu. Ni izin pun tak ada, apa pun tak ada, mai terus nak duduk. Mana boleh macam tu? Yang kedua, hal attabi'uka. Yang kedua, minta nak jadi ittib. Maksudnya atba'. Nak ikut maksudnya. Boleh tak saya nak ikut? Syarat dia apa dia? Nak ikut. Maksudnya nak mengakui bahawa saya adalah pengikut dan tuan adalah yang diikut. Tamam? Saya adalah matbu' dan tuan adalah tabi'. Saya nak ikut tuan. Itu syarat dulu. Maksudnya kalau masuk di tempat tadi, kena ikut. Hal attabi'uka. Mana boleh masuk buat kepala sendiri. Tok guru mengajak, kita tak basuh baju. Tok guru mengajak, kita gugah tidur. Tok guru mengajak, kita kata saja tak mau pergi lah pagi ni. Mana boleh. Syarat hal attabi'uka. Itu baru dua. Nampak? Jadi syarat nak mengikut macam mana pula? Mengikut dengan semua yang diletakkan oleh guru tersebut. Dengan apa syarat yang dia letakkan, cara yang dia letakkan, apa sahaja. Sebab dia tak letakkan hal attabi'uka fi kaza wa kaza. Pada tempat ni sekian-sekian saya ikut. Yang ni saya tak mau ikut. Tak. Hal attabi'uka. Umum. Ikut semua yang tuan guru kata. Ala an tu'allimani. Ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Untuk kamu ajarkan saya. Sebut. Ajar apa pula? Ajarkan kepada saya mimma ulimta rusyda. Min ma. Dia guna min. Mimma ni dia ada min ma. Min taba'id. Maksudnya untuk bagi tahu sebahagian saja. Saya nak ikut tuan, nak mengaji sebahagian yang diberi oleh Allah kepada tuan. Bukan semua. Ini adab murid dengan guru. Dia bukan main, saya nak main mengaji, tok guru kena bagi semua kat saya. Yang tok guru tahu, kalau tidak tok guru dikira menyembunyikan ilmu. Kau ajak orang bagi ni. Cuba tengok Nabi Musa kata apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta. Mimma. Dengan sebahagian daripada min taba'id maksudnya. Kalau kita mengaji bahasa Arab, min litaba'id. Maksudnya untuk menunjukkan sebahagian. Sebahagian kecil yang kamu diberikan oleh Allah dengan ilmu. Dan ini sebagai bukti i'tiraf Nabi Musa kepada Nabi Khidir, ilmu ni Allah ajar kepada kamu. Maka kamu ajarkan sikit kepada saya, bukan semua. Karena saya tidak mau jadi lebih daripada kamu. Karena kamu guru saya. Macam tu sekali. Faham tak? Payah nak jumpa anak. Ni dalil kata Nabi Musa AS alim batin. Karena dia dah datang dengan tawaduk. Jumpa dengan tawaduk dulu. Waktu jumpa dengan Nabi Khidir, tu dulu tawaduk dulu. Ni dah mari tu dah takabur dah. Awal-awal mari lagi tengok tok guru dah. Tu kata dia. Boleh mengajak kan dia. Tak dakik pun. Dia pula tentu dakik tak dakik. Mainlah duduk dulu di pondok. Kita tak janji keluar daripada pondok mesti jadi alim. Hak jadi mangkuk ayun pun ramai. Tak betul gitu.
Saya janji kan macam tu? Saya tak janji. Saya tak janji keluar daripada zawiyah sebelah orang tu jadi alim semua. Tak janji, bukan kerja kita. Kerja kita buat yang Allah Ta'ala suruh je. Saya dah mengaji, disuruh untuk saya letakkan ilmu tadi pada tempat dia. Dan bila dah dipilih tadi dengan baik, moga-moga nanti, moga-moga dengan berkat, kalau kata saya ni ada ikhlas, berkatnya doa para guru, berkatnya ikhlas para murid, berkatnya husnuzan guru kepada saya, berkatnya husnuzan baik sangka murid kepada saya, moga-moga jadi nanti insya-Allah. Dan kadang-kadang tu jadi lebih pula daripada tok guru dia. Kenapa? Karena berkat baik sangka dia kepada guru dia tadi, dia jadi lebih daripada guru dia. Mungkin. Tamam. Bukan keluar tu mesti jadi tok guru besar. Mesti keluar tu kalau kata apa ni, kalau tak jadi tu maknanya tak kena. Dah. Kadang tok guru ni anak murid punya ramai, seorang dua aja jadi, tapi yang tu yang menyebabkan nama tok guru naik. Karena seorang dua tu saja. Tidak. Karena berkat anak murid dua orang, seorang, tiga orang tu tadi ni, yang tu saja mungkin akan menyebabkan guru tadi dimuliakan. Karena apa? Ini contoh murid-muridnya yang telah jadi. Kita tak haraplah macam tu, moga-moga lah jadi insya-Allah. Kita pun tak kata masuk di sini keluar confirm adik gila kan. Siapa dia yang confirm? Keluar Azhar pun banyak keluar jadi Wahabi kan. Tu benteng ahli sunnah wal jamaah yang paling besar dalam dunia ni. Keluar pun ada yang gila. Tambahlah kalau kata keluar daripada tempat kita, kita tentu. Betul. Yang kita tak harap dengan perkara tersebut, kita harap dengan Allah Ta'ala saja. Moga-moga keluar ada cinta dengan umat Nabi Muhammad, kasih dengan umat Nabi Muhammad, ada sohbah dengan guru, tahu nilai ilmu ni bagaimana. Alhamdulillah, cukuplah yang tu. 4 tahun. Tak tempoh panjang, pendek saja 4 tahun, bukan 40 tahun. Kalau habaq 40 tahun tak boleh balik, mampu terus. Siapa pun tak mai. Saya pun tak mengajak lah. Kita doalah moga-moga anak-anak yang dipilih tadi ni semuanya akan menjadi orang yang berguna insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. 11 orang. Nah, ada 2-3 orang yang dah keluar daripada universiti. Dah grad daripada universiti. Dan kemudian ada yang hafiz Quran, ada yang dah ambil syahadah dan sebagainya. Moga-moga lah tuan-tuan doalah 11 orang tadi. Moga-moga mereka ni akan membawa semangat tadi sampai ke pengakhiran insya-Allah. Sebab kita tak tahu siapa dia yang akan habis, siapa yang akan kecundang di tengah jalan, kita tak pasti benda tu. Berkat doa ibu ayah semua, moga-moga jadilah anak-anak tu. Insya-Allah 16 hari bulan ni depa masuk. 16 hari bulan ni depa masuk. Saya nak cerita tadi hak tu je. Bukan nak cerita tentang zawiyah tu, nak cerita tentang hal attabi'uka tadi. Ada sebahagian yang kadang tidak menghormati keputusan kita. Mari juga dan sebagainya. Ada masalah nanti kita akan buka juga untuk umumi. Saya akan buka pondok untuk umum. Nanti bila dah tambun tanah elok ada pondok untuk anak-anak muda, boleh mai duduk di situ insya-Allah. Itu boleh ikut kelas umumi. Nah, tak boleh ikut kelas yang 10 orang yang khusus yang tak boleh balik 4 tahun ni. Hak ni 10 orang, 11 orang ni tak boleh balik 4 tahun. Hak duduk kelas pondok nanti ni tu boleh balik. Cuma nak kena tengok balik siapa dia yang mai tu. Kok mai lagi syak dadah apa semua mampu kita. Jadi kita macam tu lah. Nah. Anak-anak bila tak lepas api ni tak main pondok. Anak saya ni SPM pun tak lepas. Wah pun tak ada ni, main tak pondok ustaz no. Wah yang buat elok lagi dah. Tapi yang 11 orang main ni yang ni yang saya bukan tengok pada SPM saja. Ada yang 10A SPM. Nah, yang 10A SPM pun ada yang dipilih di pelajar. Tapi bukan saya tengok SPM dia. Saya tengok kesungguhan dia. Tengok betul ke tidak. Ada yang tak ada A pun, baik SPM tak nak ambil. Tapi sungguh hafal, ikut, cakap, dengar cakap, beradab, ada niat khidmat. Tu ambil yang tu. Daripada yang cerdik-cerdik tapi tidak ada niat khidmat, rasa dia besar. Rasa dia pula kena khidmat dengan dia. Payah macam ni. Awal-awal main lagi suruh khidmat kat dia lah. Dia pula jadi tok guru dah. Kacau je. Jadi tu semua nak kena tengok. Sebab tu mereka tak ada periksa tasawuf. Di pondok saya tidak ada periksa tasawuf. Tasawuf mereka adalah kehidupan mereka. Nanti cukup tahun, habis 4 tahun akan keluar CJ tasawuf mereka. Tengok dia ni betul tak ahli tasawuf. Tu beramai kebohong ya. Depan orang yang sembang, belakang orang cantik. Kadang-kadang bentuk ilmu macam tu. Depan guru bukan main lagi, depan kawan-kawan Allahu akbar, ya Rabbi. Dia main-main je dengan kawan-kawan, tak ada adab dengan kawan-kawan sendiri. Yang ni kita akan tulis dalam CJ semua nanti.
Saya akan tulis. Dan tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu periksa. Di pondok saya tiap-tiap minggu periksa. Saya akan periksa tiap-tiap minggu dan periksa boleh ikut suka saya. Kalau saya pagi tu kata hari ni periksa. Baru keluar kertas tulis soalan. Jawab waktu tu juga dan waktu tu juga saya akan cek jawapan mereka dan dapat markah waktu tu juga. Tiap-tiap minggu. Hari apa? Saya tak apa. Jadi mereka kena bersedia setiap hari dan hafalan setiap hari. Macam itulah insya-Allah. Kata Syekh Wan Ahmad Fatani dalam kitabnya Hadaiqul Azhar, dia kata nak bina anak Melayu ni, nak bina bangsa Melayu ni, yang pertama kena bina madrasah. Yang tu dulu. Lepas bina madrasah, kena tengok pula anak murid yang dipilih tadi. Dan jangan ilmu yang diberikan hanya ilmu yang berkait dengan agama saja, kata dia. Kena bagi juga ilmu-ilmu yang lain. Contoh seperti ilmu sejarah. Yang kedua ilmu khat. Yang ketiga ilmu berkenaan dengan, kalau kata ni ilmu hisab contohnya. Kalau kata tak pandai mengira lagi, ilmu hisab. Lagi ilmu apa lagi dia kata? Ilmu bahasa Melayu kena bagi. Saya memang nak buat dah di pondok, cuma tak baca lagi kitab tu. Baru baca baru ni. Tengok ada sebahagian yang kita dah nak buat di pondok, ditulis oleh Syekh Wan Ahmad Fatani dulu lagi. Dia tulis lah Hadaiqul Azhar. Di pondok saya nanti akan mengaji sejarah. Sejarah akan dipelajari. Adik saya akan ajak adik saya guru sejarah di sekolah menengah. Dia akan main mengajak pelajar Zawiyah 10 orang ni sejarah. Dia akan baca kitab sejarah para ulama, sejarah para guru masyayikh yang ada di Malaysia ni, untuk bagi semangat balik kepada mereka jati diri siapa kita ni. Baru tahu, kena tahu sejarah. Lepas tu kena mengaji bahasa Melayu. Bahasa Melayu kena bagi betul. Bahasa Melayu persuratan lama, nak tulis surat kat orang macam mana, nak cakap dengan orang macam mana. Ini cakap dengan semua orang ana. Lah kan? Ana semua. Boleh harap tu ya. Nak cakap Arab cakap daripada awal sampai habis ya. Ni cakap ana ya. Anta 2. Naam 3. Ana nak pi rumah anta, tu ya. Cuba cakap Arab pada awal sampai habis tengok. Baru betul. Ni ana anta belakang. Dia rasa kemas tak ada, boleh cakap ana anta. Cakap saya, apa masalah dia? Dengan kawan-kawan pun cakap saya. Yang tu dulu nak kena apa betul. Sebab anak-anak muda kita ni duk mengaji merata dah. Pergi masjid, dengar tok guru mengajar. Lepas tu jumpa tok guru. Assalamualaikum tuan guru Syekh. Ana daripada ana. Saya anak murid main ana depan saya tu. Saya, ana main mana? Saya. Saya. Tak maaf. Saya ni daripada tempat sekian ni dan ana balik. Main balik anak. Dia boleh tak boleh nak lari juga dia punya kebiasaan. Saya akan tegur sampai dia biasakan dengan sebut saya. Kata cuba dengar saya sendiri cakap. Dalam kuliah pun saya tak cakap anak. Kamu cakap anak. Macam mana? Saya pun cakap saya. Kamu cakap anak. Nanti mengajak nanti anak ni masalah. Nampak? Lepas tu kata ulama, arba'un minal muhlikat. 4 benda yang menghancurkan. Ana, nahnu, indi, li. 4. Arba'un minal muhlikat. 4 benda yang menghancurkan. Ana, sikit ana ni. Yang buat ni ana. Yang buat ni ana. Bukan perkataan ana tu, terjemah dia saya lah. Sikit-sikit saya buat tu. Saya lah yang buat ni. Saya yang bantu hantar dan tuduh ni. Tu lah. Ana yang bantu hantar. Yang kedua nahnu, sikit-sikit nahnu. Kita lah yang ni. Yang ketiga indi, di sisi saya. Semua di sisi saya. Tak ada di sisi orang lain, tak ada di sisi dia ya. Dengan li, pada saya. Ini yang akan merosakkan seorang tersebut. Bahawa semua kembali kepada dia. Ini 4 ni akan menghancurkan. Dan para guru cukup marah kalau cakap anak-anak dengan guru ni. Jadi saya pun tegak. Dan banyak dah para murid yang dah berubah bila bercakap di pondok ni. Daripada dulu anak-anak dan ni saya dah. Tapi kadang-kadang terlepas juga. Terlepas tu saya akan buat kalau dia perasan, dia sedar lah. Kalau tak perasan, dia terus macam tu lah. Tapi kita akan tegak sampai ke sudah. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bab berkenaan dengan didikan ni, ini perlu kepada guru yang membimbing. Kalau tidak, dia tak akan jadi. Hatta kemasyhuran ni pun kena bimbing hati seorang murid tersebut agar mereka tidak gemar dengan masyhur.
Jangan seronok sangat dengan masyhur cepat ni. Saat yang masyhur ni, lama-lama dia akan meruntuhkan. Waktu masyayikh, para ulama cukup bimbang dengan masyhur, dan mereka sering memohon kepada Allah pengampunan dan mohon kepada Allah agar lindungi mereka daripada berasa takabur dan berasa besar diri daripada orang lain, sampai tidak mahu terima lagi pandangan orang ketika mana dia mula dah masyhur pada ketika tersebut. Lepas tu kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, aku pernah bertemu, kata dia, dengan seorang lelaki yang mana aku kata kepada dia, kenapa kamu tak pergi jumpa dengan alim ulama yang datang ke negeri kita? Kenapa kamu tak pergi menadah kepada mereka juga? Kata dia, alhamdulillah, Allah Ta'ala telah beri kepada aku ilmu yang mengkayakan aku daripada pergi ke majlis mereka. Cukup dah, kata dia. Yang aku duk ada ni pun dah lebih lah. Kalau aku tahu, kata dia, ada orang yang lebih alim daripada aku akan bawa kasut dia dan khidmat kepada dia. Kalau aku tahu, alhamdulillah tak ada orang lebih daripada aku. Itu dia. Kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani ajaib, kata dia, ini kebodohan yang paling besar sekali. Nah, dia boleh mengaku dia alim dan paling alim, tak ada orang lebih daripada dia, dan dia tidak mau lagi hadir ke majlis mana-mana guru. Kerana apa? Kerana terkaya dia daripada ilmu orang lain. Dan kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, ini yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, perkataan beliau, kata, man qala innahu alim fahuwa jahil. Siapa kata dia alim, maka dia jahil. Apa makna hadis tu? Perkataan man qala innahu alim fahuwa jahil, siapa yang kata dia alim, maka dia jahil. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah kata, ana a'lamun nas binuzulil Quran. Saya paling reti tentang nuzul Quran. Itu macam mana pula kataan tu? Saya paling alim tentang nuzul Quran. Tu takkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nak dimasukkan juga dalam ayat tadi? Perkataan man qala innahu alim fahuwa jahil. Maka Maulana Syekh Yusri hafizahullah, guru kami, mengatakan bahawa bukan dilarang untuk alim mengaku dia alim. Yang dilarang adalah mengaku dia alim dalam semua bahagian tanpa menafikan bahawa dia tidak reti dalam bahagian yang lain. Ini yang jahil. Ini bahaya. Saya reti semua, tak perlu lagi dengan orang lain. Ini masalah. Yang ini akan jadi masalah. Faham? Tapi kalau kita kata, saya ini reti dalam bahagian ini, saya alim dalam bahagian ini, baik, ini mengaku dengan kebolehan. Dan ini adalah termasuk di antara perkara yang fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mana nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, boleh ceritakan kepada orang dengan syarat kita menjaga perasaan kita daripada takabur, daripada riak. Tamam? Itu maksudnya. Dan bukan dengan niat untuk memperkecilkan orang lain. Maka itu tidak menafikan dengan dan tidak bercanggah dengan hadis tadi. Faham tak? Penggunaan hadis tadi macam mana? Macam perkataan, gelak yang banyak ini akan mematikan hati. Adakah semua gelak akan mematikan hati? Kata Sayyidi Ma'ul Ainain dalam kitabnya Izhar At-Tariqil Mushtahir fi syarhi qasidati Isma' wa la taghtarir. Dalam kitab Izhar At-Tariqil Mushtahir fi syarhi qasidati Isma' wa la taghtarir. Kitab dia ada syarah kitab qasidah dia sendiri, ada 21 bait. Dia syarah dan saya terjemahkan kitab tersebut dan saya syarahkan, tapi tak habis lagi kitab tu. Tadi baru duk mengajar tadi dalam live tadi di page saya tu, saya duk mengajar kitab tu. 21 bait dia. Pendek tapi syarahan dia masya-Allah terbaik. Dalam kitab tu dia kata, bukan dilarang gelak banyak. Gelak banyak mematikan hati ni kepada siapa? Pada kita ni, orang awam. Hak kita ni akan mati hati. Tapi kepada khawas, para wali Allah Ta'ala, bagaimana mereka gelak. Dan gelak mereka tadi bukan kerana dunia. Kerana gelak yang mematikan hati ni kerana farah di dunia. Tamam? Lepas tu kita kalau gelak tengok cerita Maharaja Lawak, gelak ni sampai tak ada dah ni. Kenapa gelak tadi? Kerana dunia. Yang ni akan mematikan hati. Tapi ada awliya Allah Ta'ala yang dia gelak kerana melihat keagungan Allah Ta'ala. Ada yang gelak macam tu. Lepas tu ada seorang ulama, Al-Imam Ibn Arabi, dia pernah berkhidmat kepada seorang perempuan tua, umur dia 95 tahun. Imam Ibn Arabi berkhidmat kepada perempuan ni umur 95 tahun, dan dia wali salihah, wali Allah Ta'ala, umur 95. Cuma ajaibnya, kata Imam Ibn Arabi, aku malu nak tengok muka dia. Kenapa? Kerana dia segak sungguh. Putih kulit dia, pipi dia kemerah-merahan,
Orangnya segak macam umur 20-an, tapi umur 95. Dan dia suka ketawa. Wali ni, perempuan ni. Dia suka gelak. Dia kata, saya gelak ni kerana gembira dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Dan Allah lah yang telah memberikan perhatian kepada saya. Dipilih saya menjadi kekasihnya. Kata-kata disebut macam tu. Dan dia gelak. Dan gelak tadi ni, gelak apa? Gelak farah billah, kerana gembira dengan Allah. Berbeza dengan kita. Kita gelak kerana farah di dunia. Maka tu perbezaan di antara dua gelak. Ada seorang duduk dalam majlis Al-Imam Zunnun Misri, tengah dia duduk bagi perhatian pengajaran, tiba-tiba ada seorang lelaki gelak, seorang pemuda gelak dalam majlis dia. Dia ditanya, kenapa gelak? Orang tengah cerita pasal akhirat, kamu gelak? Dia kata, saya gelak tengok orang lain teriak. Dia kata, mereka menangis kerana takutkan neraka, bukan takutkan pencinta. Saya gelak kerana saya ini pencinta, dan saya bukan takut dengan neraka. Kata dia, ada syair dia sebut tu, saya terjemahkan balik. Lepas tu ada orang tanya balik, tu kalau kamu kena tolak macam mana? Kalau kamu ditolak daripada masuk syurga macam mana? Saya tidak bimbang, kata dia, kalau itu yang dia kehendak untuk saya masuk ke neraka. Orang yang berkasih, kekasih dia suruh ke mana pun dia pergi. Dia suruh masuk neraka, masuk. Kalau dia suruh masuk saya ke dalam neraka, itu haknya dia sebagai kekasihnya saya. Sya'nu al-mahbub akan mengikuti apa yang disuruh oleh habibnya. Tugas pencinta akan mengikuti apa yang dia cintai tadi suruh. Itu je tugas dia. Waktu dia gelap, masya-Allah. Jadi wali-wali Allah Ta'ala kita duduk tengok orang-orang yang majzub, duduk tepi jalan, nampak macam orang gila. Dia duduk gelap, selesai tu gelap. Kita pun gila pak dong ni. Kamu yang gila. Yang gila tu kamu, bukan dia. Kerana dia gelap, dia telah melihat orang-orang yang duduk di depan dia ni mungkin tak takut dengan Allah, buat maksiat kepada Allah, dan dia gelap. Mungkin juga kerana dia melihat nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dipandang oleh orang dengan pandangan yang buruk dan pandangan yang tidak mau orang tengok dengan keadaan tersebut, dan dia mengelakkan daripada masyhur yang disebut dalam hadis Sunan Tirmizi. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, riwayat hadis ni ceritakan, ada di kalangan hamba Allah Ta'ala la yushiru bil banan, tak ditunjuk dengan jari orang kepada dia, maknanya tidak masyhur. Ini orang, oh ada fulan, ini alim, ini ustaz kata, ini kata, ditunjukkan orang. Ada orang yang tak ditunjuk pun. Kalau diketuk pintu, tidak dibuka pintu. Kalau ditegur orang, orang tak balas teguran dia, kerana tak terkenal, kerana tidak masyhur. Tapi ketika dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, diperkenankan doa dia. Ada orang yang macam ni. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika dengar hadis ni, menangis dia. Dia kata, ya Allah, di mana Umar? Ketika berjalan orang tunjuk ini Umar Abdul Aziz. Ketika ketuk pintu, mana rumah tak buka kalau Umar Abdul Aziz ketuk, orang akan buka. Adakah aku boleh masuk dalam hadis ni? Maka dia setiap minggu setelah tu memakai pakaian biasa, tidak memakai kopiah, berpakaian yang compan-camping, berjalan sehingga tidak ada orang kenal dia pada ketika tersebut. Moga-moga dia dapat beramal dengan hadis tadi. Kita boleh tak beramal macam tu? Boleh kita. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nak beramal dengan hadis tadi, turun sat daripada khalifah tu, pakai baju biasa macam orang awam, macam sufi, jalan macam orang gila. Orang pun tak tunjuk, orang tu ingat dia orang gila. Macam tu sekali. Tamam. Ini ajaib para awliya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak tahu dia punya tasarruf. Lepas tu jangan buruk sangka. Kadang-kadang kita tengok ada orang ketawa kerana takutkan Allah, kerana rindukan Allah, dan kerana takjub dengan ahwalnya manusia yang tidak takutkan Allah. Mungkin dia gelak disebabkan tu. Ada orang tergelak kerana disebabkan kerana dengan dunia. Maka tu yang menyebabkan matinya hati. Sayyidina Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu tidak pernah gelak 40 tahun. Tapi waktu dia nak disembelih oleh Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, dia gelak. Waktu tu gelak. Hajjaj terkejut. Aku dengar kamu tak pernah gelak 40 tahun. Betul ke? Dia kata, ya betul. Ni awak gelak hari ni. Kata, aku takjub, dia kata. Allah masih hidupkan orang macam hang di atas muka bumi ni. Aku takjub. Dengan rahmatnya Allah masih bagi rezeki ke orang macam hang ni. Ajaib. Allah Ta'ala ni maha ajaib. Yang lawan dengan Allah Ta'ala bagi. Ajaib. Yang tak sembah Allah Ta'ala bagi. Ajaib.
Lepas tu bila Nabi Ibrahim alaihissalam datang orang kepada Nabi Ibrahim di rumah Nabi Ibrahim, dan lelaki tadi dia minta nak jadi tetamu, Sayyidina Ibrahim kata, "Wahai fulan, kamu siapa?" Dia kata, "Saya ni orang daripada agama sekian-sekian." Nabi Ibrahim kata, "Boleh kamu nak jadi tetamu saya dengan syarat masuk dulu agama saya." Dia kata, "Kalau macam tu saya tak mahu." Belah dia, terus keluar. "Saya tak mahu masuk agama kamu." Keluar dia. Dapat wahyu Allah Ta'ala, Sayyidina Jibril turun, "Wahai Ibrahim, kamu syaratkan dia untuk kamu beri kepada dia makan dengan masuk ke dalam agamamu. Aku bagi dia makan tanpa aku syaratkan dia apa-apa." Dia hidup berapa lama dah, tak ada syarat apa-apa aku bagi kat dia. Cuma aku bagi makan kepada dia. Kamu baru sekali bagi syarat dah kepada dia. Nah. Nangis Nabi Ibrahim, kejak balik lelaki tadi. Kata, "Fulan, marilah ke rumah saya." "Tak apa, saya tak syaratkan apa-apa." Dia kata, "Kenapa? Saya heran ni, kenapa tiba-tiba berubah?" Dia kata, "Allah Ta'ala menghantarkan wahyu kepada saya. Mengatakan kepada saya bahawa dia telah memberikan kepada kamu tanpa syarat. Tiba-tiba aku sebagai Nabi, Allah Ta'ala meletakkan syarat kepada kamu. Maka aku telah kurang adab dengan Allah pada ketika itu." Laki tadi kata, "Ya Allah, Allah bagi dekat aku tanpa syarat, dan keadaan aku biadab dengan Allah Ta'ala." Masuk Islam dia pada malam tersebut. Masuk terus Islam. Hanya kerana apa? Kerana adab. Ajaib. Aulia Allah Ta'ala, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ini sifatnya mereka. Ha? Moga-moga kita termasuk di kalangan ahli adab, insya-Allah. Tidak akan sampai pada tujuannya yang gemar menoleh kiri dan kanannya. Jadi orang yang gemar masyhur ni, dan juga dia tak akan sampai kepada tujuan. Kalau orang ni gemar menoleh ke kiri dan kanan. Lepas tu dalam kaedah apa ni? Al-multafitu la yasil, kata ulama. Al-multafit la yasil. Orang yang suka berpaling kiri kanan, dia tak akan sampai kepada tujuannya. Kita kalau nak pergi satu tempat tujuan, jangan tengok kiri kanan, terus saja. Kalau berhenti merata, dia akan lambat sampai. Nah, asyik mana RNR semua dia berhenti. Semua dia nak tengok. Nah, apa yang ada kat RNR, nak pergi Kuala Lumpur. Patutnya pergi 4 jam, jadi 7 jam. Kena berhenti merata. Nah, orang dah sampai, kita tak sampai lagi. Mungkin sampai tapi lambat sikit. Nah, lagi bahaya tak sampai terus. Berhenti terus kat situ. Nah, dia berhenti kat RNR, dia kata sini dah lah tempat dia ni. Nah, boleh buat rumah kat sini ni, nampak segak elok ni. Habis, tak sampai tujuan. Macam itulah orang yang ketika belajar asyik sibuk dengan pandangan orang kepada dia. Waktu belajar ni jangan sibuk dengan perkara lain. Jangan seronok dengan perkara lain. Sebaliknya tumpukan kita dengan ilmu, dan sehingga mendapatkan izin daripada guru kita, insya-Allah akan diberikan keberkatan setelah itu. Tak takhafu laumata laim. Jangan bimbang dengan celaan orang yang mencela. Nak mencela ni sampai kesudah orang akan cela. Kamu mengaji 40 tahun pun orang akan cela kamu juga. Ha? Tambah lagi dah tak mengaji, lagilah kena cela. Lebih baiklah mengaji. Ketika mengaji tadi kita akan mendapatkan barakah daripada guru. Kalau dicela pun setelah itu dia akan rasa tidak ada apa-apa dengan celaan tersebut. Kenapa? Kerana tak ada apa nilai. Dengan berkat dan juga izin daripada gurunya tersebut, maka segala celaan orang-orang yang tidak mengerti tadi tak ada apa kisah pun. Kerana itu seakan-akan kal-adam. Ha? Wujuduhu kal-adam. Ada dia macam tak ada ya. Ditulis kata kat kita, tapi macam tak ada. Haba'an mansura, hilang macam debu berterbangan. Kenapa? Kerana tak lekat di hati kita. Kerana yang lebih kuat di hati kita apa dia? Barakahnya guru kita. Lepas tu barakah guru ni penting. Jangan main-main dengan barakah guru. Kerana ni akan menjadikan kekuatan kepada murid tadi untuk terus bergerak di jalan Allah Ta'ala. Untuk sampai kepada Allah adalah dengan berkat silsilahnya para guru. Kerana guru kita ni tak banyak pun ikhlas, ada ikhlas. Kalau tidak, dia tak didik anak murid dia. Dan bersambung dengan ikhlasnya orang guru sebelumnya. Dan bersambung dengan ikhlas guru sebelumnya. Dan bersambung ikhlas dengan guru sebelumnya. Dan sampai kepada apa? Kepada Sayyidul Mukhlisin, Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling ikhlas adalah baginda Rasul SAW. Bersambung ikhlas dengan Rasulullah, selesai ikhlas kita. Kita ditumpang ikhlasnya guru kita. Nak kira kita ikhlas, kata dia apa kita? Tumpang dengan mereka aja. Tu boleh bergerak elok tu. Kalau tidak tak bergerak kita. Duduk kat situ. Larat nak mengajak tuan-tuan ni. Pada pagi sampai ke malam, sampai ke tengah malam. Macam tok guru duk mengajak Allah. Kira kederat kita ni tak mampu kita.
Pimai mana ni? Semua ni daripada berkatnya para guru kita. Sambung dengan kerja buatnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, menyebabkan hilang rasa penat tadi ketika menyampaikan kerja-kerja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu mu'allima, kata Nabi, aku diutus sebagai guru. Aku diutus sebagai guru. Sebab tu orang yang jadi guru ni, kalau dia jadi guru pada ketika tersebut, dia hilang penat dia walaupun dia teruk pada waktu tu. Mungkin dia demam, mungkin dia sakit. Tapi bila dia mula saja bercakap je qala musannif tadi ni, hilang sakit tu. Ada yang macam tu, dia punya ubat dia, kitab dia, ubat dia, murid dia, duduk dengan murid dia, mengajar, tu ubat dia. Maulana Zakaria Kandahlawi pernah sakit teruk dan ubat kata tak ada penyakit ni. Doktor cari ubat tak ada. Tak tahu nak bagi ubat apa. Tanya ke anak murid dia, Tok Guru suka apa? Tok Guru suka baca kitab, dia kata. Bawa Tok Guru pergi maktabah. Pergi duduk dalam perpustakaan, anak murid pun main kitab, tak depan Tok Guru. Tok Guru pun buka kitab. Syekh Zakaria buka kitab. Habis itu pula dia main tak kitab baru pula. Buka lagi kitab. Tak lagi kitab lain. Peluh Tok Guru duk baca kitab. Dah kali lega tu. Banyak tu ubat dia. Ubat dia kitab. Maulana Zakaria Kandahlawi rahimahullahu taala, syaikhul masyayikhina, guru pada guru-guru kita. Ikutilah pesan para guru kita. Jangan isti'jal belum tiba waktunya. Ikut pesan para guru. Jangan isti'jal. Isti'jal apa dia? Jangan gopoh-gapah sebelum sampai waktunya. Jangan kalut. Kerana buah kalau tak tumbuh elok ni masam. Buah tumbuh tak elok ni masam. Tak apa nak elok lagi, putih. Orang tak ambil manfaat. Tazabbabta qabla an tuhasram. Kamu nak jadi zabib, nak jadi kismis sebelum kamu masak. Kena masak dulu baru jadi kismis. Ini masak pun tak putih lagi nak jadi kismis, macam mana? Ini perkataan Imam Abu Hanifah kepada murid beliau Al-Imam Qadi Abi Yusuf radhiyallahu anhu. Waktu Qadi Abi Yusuf sakit, Imam Abu Hanifah main lawat dia. Duduk kat kaki beliau, pegang kaki anak murid dia ni. Kata dia, wahai Abu Yusuf, kalau kamu mati pada hari ini, akan hilang setengah ilmu aku bersama dengan kamu. Itu dia. Ini iktiraf guru kepada murid, bahawa setengah ilmu dia ada dalam dadanya Imam Abi Yusuf. Alhamdulillah berkat lawatan gurunya, panjang umur Imam Abi Yusuf, sihat balik selepas tu. Mulalah orang datang kepada dia. Kamu dengar kan Imam Abu Hanifah kata apa kepada kamu? Setengah ilmu beliau ada dalam dadanya kamu. Kalau kamu mati, akan ikut setengah tu masuk dalam kubur. Mengajaklah. Ajaklah kami ni. Dia pun dah suruh-suruh sangat. Buka majlis ke apa pun. Dulu masjid kan di Kufah ada tiang-tiang masjid ni. Mengajak kat tiang. Imam Abu Hanifah tengok salah satu tiang dalam masjid tadi orang ramai. Nak anak muda ramai mengaji. Abu Hanifah tanya, siapa mengajak tu? Kata Abu Yusuf. Abu Yusuf mengajak. InsyaAllah. Waktu tu dia dah mengaji dengan Imam Abu Hanifah 20 tahun. Dah 20 tahun dah mengaji. Mengajak. Tapi masalah dia, Imam Abu Hanifah tak bagi izin lagi. Tak suruh lagi mengajak. Tapi dah mengajak dah pada ketika tersebut. Apa yang berlaku? Imam Abu Hanifah kata, pergi tanya ke anak murid dia seorang. Kamu pergi jumpa dengan dia. Jadi kalau dia buka soalan, tanya soalan kat dia. Soalan bab muamalat. Tapi saya terlupa soalan tu apa dia. Tu minta maaf lah, soalan terlupa. Tapi soalan dia bab muamalat lah. Jadi bila pergi tanya, kata kalau dia jawab boleh, tak boleh. Kalau dia jawab tak boleh pun, tak boleh. Kok mana? Kerana jawapannya perlu pada perincian. Bila boleh, bila tak boleh. Dia pun pergi. Habis majlis dia angkat tangan. Tanya soalan. Apa hukum sekian-sekian? Imam Abu Yusuf pun dengar. Boleh kata dia. Tak betul. Tak boleh. Dia pun fikir. Betul. Tak boleh. Tak boleh pun tak betul juga dia kata. Boleh. Dia panggil. Mai depan. Dia kata, apa ni, siapa yang hantar kamu ni? Soalan ni bukan soalan kamu, dia kata. Ini soalan Abu Hanifah. Ini soalan Tok Guru saya ni. Dia kata semua. Abu Hanifah yang hantar saya. Terus dia tinggal majlis dia, pergi ke majlis Imam Abu Hanifah. Dia kata, wahai Tuan Guru, kenapa kamu tanya soalan macam tu dekat saya? Apa jawapan dia? Kenapa yang boleh pun tak boleh, tak boleh pun tak boleh? Kata Imam Abu Hanifah, soalan tu pun kamu tak boleh jawab. Tazabbabta qabla an tuhasra. Kamu jadi kismis sebelum kamu masak.
Kamu dah nak duduk di tempat tersebut, kamu tak masak lagi. Dah terus nak duduk di tempat tadi. Tazabbabta qabla an tuhasra. Ini perkataan yang besar yang diletakkan dalam sejarah umat. Perkataan Imam Abu Hanifah untuk nak bagi tahu kepada para murid, jangan keluar sebelum izinnya guru. Kata Maulana Syekh Usamah, Al-Imam Abi Yusuf setelah peristiwa tadi belajar lagi 20 tahun lagi dengan Imam Abu Hanifah. 40 tahun ngaji. Masya-Allah. Ini cerita ni saya dengar dengan telinga sendiri daripada mulut Maulana Syekh Usamah Al-Azhari di Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Ini ajaib ulama dulu. Ajaib. Zaman lah pas mengaji 4 tahun, mak ayah akan tanya, anak saya dapat apa tak? Dia ingat tok guru ni tukang buka mulut anak dia, tuang jak ilmu. Senang alim ni. Lepas tu Imam Syafi'i kata kepada Imam Rabi', wahai Rabi', kalaulah aku boleh bagi suap ilmu kepada kamu, aku akan bagi kamu makan ilmu tu. Punya nak bagi tahu, kata perhatian daripada Imam Rabi' ni luar biasa. Dan Imam Rabi' pula waktu mengaji dia lambat sikit. Dia kata kalau aku boleh tuang ilmu dalam dada kamu wahai Rabi', aku tuang terus. Tak payah mengaji lah. Buka mulut, tuang ilmu. Punya kasih dia dengan murid dia ni Imam Rabi' tentang perkataan, tentang apa ni, perhatian tentang peristiwa dan juga diri peribadi Al-Imam Rabi' radhiyallahu anhu. Jangan isti'jan, sabar dulu sampai dapat izin daripada guru. Izin guru bukan kita pergi jumpa, ustaz, boleh tak izin saya mengajar kita, ustaz? Bukan tentu. Izin guru ni tak perlu kita bagi tahu kat guru kita. Guru kita yang bagi tahu. Guru kita yang bagi tahu. Kamu dah boleh mengajar balik. Kamu baca kitab ni dulu. Jangan baca kitab ni lagi. Baca kitab ni. Tu macam tu. Yang tu baru betul. Ni dah hantar mesej dekat ustaz. Ustaz, boleh tak minta izin nak ajar kitab ustaz? Kita kenal dia pun tak, apa pun tak, mai jumpa kita pun tak, hantar mesej je. Senangnya ilmu, senangnya izin. Tu kalau saya kata silalah mengajar, macam tu je. Dia jajar tu. Saya dah dapat izin dah, alhamdulillah. Saya dapat izin dah daripada guru sekian, Padahal pergi jumpa tok guru tu, boleh tak bagi izin kat saya? Tok guru pula segan. Nak kata tak boleh lagi, malu pula. Boleh lah. Padahal kenal pun tak. Tu bukan izin. Tu tak tahu malu orang baik. Orang kalau betul ni tak perlu minta izin. Tok guru yang akan bagi izin. Dan tu yang berlaku kepada masyayikh. Dan cuba tengok ketika mana guru tadi kata dekat dia, sila, pergi. Mengajarlah. Tok guru tak sebut pun, kita apa pun kata, mengajarlah. Balik nanti, buatlah pondok di tempat kamu. Balik nanti, cuba tengok apa yang berlaku pada para guru yang buat tempat macam tu. Diberikan berkat oleh Allah Ta'ala. Diberikan qabul oleh Allah Ta'ala. Dicatatkan qabul oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana berkatnya guru dia. Sebab tu murid tak boleh tinggal guru dia. Ada orang kena berbulu dengan, bila orang sebut nama guru, dia berbulu. Dia sebut nama guru, dah kita berguru, nak buat macam mana? Dan tu nikmat besar yang Allah Ta'ala bagi kepada murid tadi, guru dia. Macam mana dia nak lupa guru dia? Tak boleh lupa guru dia. Kerana yang dia ambil bukan daripada diri dia. Masalah dia duk cerita, duk baca ni, duk baca diri dia. Duk baca ni. Ni pandangan ni macam ni. Dia. Tapi cuba dia ambil pada guru dia. Ni guru saya sebut macam ni. Ini guru saya sebut macam ni. Ini guru saya sebut. Kenapa? Kerana alaqah dengan guru dia kuat. Nak marah. Hak tu pun nak marah. Marah sebab dah duk baca tak pernah keluar nama guru. Jadi gitu. Sebab tu kena jaga-jaga. Jangan tertipu dengan diri kita sendiri. Jangan lupa dengan berkat gurunya kita tadi. Sandar dengan guru tu lebih baik daripada kita sandar dengan diri kita. Sebelum sampai waktu dia. Hatta kalau sampai waktu dia sekalipun, tetap juga tidak lupa guru kita tadi. Tetap sebut juga, ini semua berkatnya guru saya ini. Ini semua berkatnya guru saya ini. Itu sebab. Yang ni yang susah nak diajar kepada sebahagian di kalangan guru, asatizah, untuk menyebut perkara ni. Susah nak ajar. Kena main perasaan tu dulu. Kena tahu dulu barakahnya guru tadi, baru boleh sebut macam tu. Jangan rasa intilak dengan diri kita, jangan rasa kita yang naik dengan sebab kita. Tak. Kerana gurunya kita. Tak boleh lupa dengan mereka. 6 minit lagi. Tak boleh panjang-panjang. Kita cakap pukul 9 lah. Itu kita berhenti ya. Saya berletih cakapnya ni. Diharamkan barakah pada ilmunya, tidak bermanfaat malah berbahaya.
Diharamkan berkat pada ilmunya. Kalau isti'jal, kalau kita kalut, sibuk belum sampai waktunya, betul dalam kaedah fiqhiyah pun sebut, man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang mempercepatkan suatu belum sampai waktunya, maka akan diharamkan perkara tersebut ketika tiba waktunya. Arak, kalau dipercepatkan proses dia dengan diletakkan bahan tertentu sehingga mempercepatkan proses menjadi cuka, maka arak tadi ketika jadi cuka tadi najis. Kenapa? Karena dipercepatkan proses, bukan melalui prosesnya sendiri. Tidak? Ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Anak kalau pergi bunuh bapak dia kerana nak dipercepatkan warisan, diharamkan terus warisan. Betul? Karena kamu kalut nak warisan cepat, bunuh pak terus. Pak tu ada duit banyak, dia tak lambat dengan pak pun, perak pak dia dulu, ingat-ingat dia dapat warisan, kantui dia bunuh pak dia. Diharamkan terus pada waktu itu. Kenapa? Karena man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Macam tu juga dengan ilmu. Siapa yang sibuk kalut sebelum sampai waktunya, diharamkan dia ketika sampai pada waktunya. Kamu sibuk pada waktu sekarang, kamu diharamkan berkat pada masa akan datang. Maksudnya gitu. Jaga-jaga anak-anak muda, jangan kalut sangat. Sabar dulu. Tempohlah tempoh mengaji. Umur 20. Mengaji lagi 10 tahun. Cuba tambah 10 tengok. Pergi mengaji kat luar. Mengaji 10 tahun. Umur 30. Mula mengajar pada waktu itu. 10 tahun mengaji sungguh. Idfin wujudaka fi ardil qumul. Tanam diri kamu di tanah kerendahan. Faman nabata bima lam yudfan la yatimu natajuh. Siapa yang tumbuh tanpa ditanam dengan baik, maka dia akan jadi tidak sempurna. Tidak sempurna tumbuhan tadi. Pokok balak, kerana dia duduk di tempat tu jadi balak. Temucut, pindah merata, tu temucut. Orang boleh cabut gitu ya, tidak. Tapi pokok balak dengan duduk kat itu, tak pindah. Beratus tahun. Cuba tolak tengok. Tak bergerak dia. Jadi pokok yang baru-baru ni, bertolak sikit tengok. Allah dia jentak tu. Pum, luka orang. Luka lah. Dia tak boleh pergi mati. Tapi cuba pokok balak tu. Tapi tolak tengok. Tak bergerak. Duk kata api apa. Maki bergandak duduk itu. Tapi cuba dia terbalik tengok. Hancur kampung. Hancur. Kelingan rumah-rumah hancur kalau dia terbalik. Sikit je. Orang dah gerun dah. Orang pula duk seriau kalau dia terbalik ni mampu. Tengok. Kenapa? Kerana dia tetap kedudukannya akhirnya tumbuh dengan baik dan akan digeruni pada ketika tersebut. Ini berkat tetap. Tetap pendirian kita. Mengaji macam tu. Ini mengaji baru 4 hari. Lepas tu dah keluar nak jadi pendakwah dah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kembang. Berjalan dakwah betul tak ada masalah. Dakwah tidak mesti bercakap depan kamera. Saya dah sebut banyak kali dah. Dakwah ni kat kedai makan pun kita boleh dakwah. Dekat apa ni tempat gunting rambut ventri pun boleh. Ventri boleh kita dakwah pun boleh. Dia Hindu nak gunting rambut kita. Kita kata kat dia gunting belah kanan. Gunting kanan dulu, jangan belah kiri. Sebab Nabi kita dengan Nabi kami, Nabi kita, sebab Nabi dia juga, dia tak tahu. Nabi kita suruh kerat rambut belah kanan dulu. Lepas tu baru belah kiri. Nampak ada. Lepas ni, kalau orang Islam main nak gunting rambut, mula kiri dulu, mula kanan dulu. Yang mula kiri, kan tu dakwah tu. Kan payah nak kena buat live pun. Tak, dia nak kira dakwah dan kena live. Nak kena sebut, nak kena tunjuk, pakai sikit serban, bos sikit selempang. 3. 1, 2, tah pala 1 lagi. 3. Baru dah dia alim kan. Tok guru kena pakai kepiah cetak atas kecil ni. Tapi kalau dia alim tu alim juga kan. Kalau tak pakai kepiah pun dia alim. Tapi ya pakai kepiah lah. Tok guru pakai kepiah tak atas kepala kecil. Baju pagoda ya. Kalau buka kitab boleh baca. Kita pakai pergi 5 lapis baju pun. Kalau tak boleh baca, tak boleh baca. Dia tak? Kira tam baju. Tak kira tam ngaji. Ngaji dulu. Sabar sat. Kita pun masjid, pihak pengurusan, jangan angkat yang umur baru 21 semua ni. Sabar sat dulu kata. Kita yang akan rosakkan dia nanti. Ya. Yang merosakkan mereka ni siapa dia? Kita. Kita ada angkat.
Sabar tak? Pergi mengaji dulu. Patutnya kita bagi duit kat dia, suruh dia pergi mengaji, bukan bagi duit kat dia, suruh dia main mengajak. Tak dia mengajak lagi. Mengaji dulu. Bagi duit, pergi mengajak. Pergi mengajak, dah pergi mengaji. Saya support. Balik nanti tolong masjid ni. Pergi mengaji sungguh-sungguh. Buat pantauan tengok mengaji sungguh ke tak. Kau nak pergi berjalan. Hati macam tu betul baru betul nak bina generasi. Diharamkan barakah pada ilmunya, tidak bermanfaat malah berbahaya. Berbahaya ilmu orang yang tidak cukup sampai pada waktunya akan jadi berbahaya. Kita kalau masak gulai, bukan gulai apa ni, sambai, tomeh, cabai, tak pecah minyak, sikit perut. Kenapa? Kerana tak matang. Sikit perut. Hak tak sakit perut tu tak berbincangan, bukan masuk dalam bincangan. Dia kata saya tak sakit perut tak? Saya okey ya. Pegang lah. Yang kita ada bincang ni, ghalib manusia sakit perut. Minyak, tak pecah minyak lagi cabai tu. Pergi hantam, bubuh dah bahan-bahan dia. Lah kali jadi apa? Sakit perut. Kenapa? Kerana tak matang. Masak tadi tak matang lagi elok. Kalau makanan dunia tak matang pun masalah. Apatah lagi dengan makanan akhirat. Rezeki ilmu yang Allah Ta'ala bagi, kalau tidak cukup matang, macam mana keadaan dia? Macam tu. Itu sampai bila tak? Sampai bila nak matang? Yang ni ahlullah, para guru dia akan tahu ini sesuai ataupun tidak lagi kepada murid tadi. Kamu sesuai ataupun tidak? Guru yang akan tahu dah semua. Guru akan tahu perkara tadi. Ini pesan, janganlah dipandang ringan, genggam erat biar jadikan bekalan. Kalau ia pun, kalau dah diberikan, contohnya kita dah umur 20 lagi dah mula dok mengajar dah. Jangan sampai 30 hari tu mengajar tiap hari. Ni satu nak pesan. Kena letak 10 hari mengaji. 20 hari tu pergi duk mengajar, okeylah. Kita kata dia boleh bercakap pandai. Ada kemampuan. Jangan tinggal 10 hari tu pergi mengaji juga. Dia kata kita halang terus pula. Patutnya memang halang terus ya. Tapi tak. Tapi mengaji juga. Mengaji dengan makna mengaji. Mengaji betul. Dan nak dididik oleh guru. Ini tidak bila guru tegur, dia pula. Dia pula tegur saya pula dah. Hang mengaji ke? Hang pula jadi tok guru ni. Aduh. Lebih hebat pula kata guru. Ustaz, kalau nak tegur saya, tegurlah tu. Saya redha Ustaz tegur saya. Kok mana? Dia pula nak tunggu redha dia pula. Ada orang macam tu. Saya redha Ustaz tegur saya. Ustaz tegurlah saya redha. Tak usah dia sebutlah redha tu. Memang patut kena tegur pun. Dia sebut redha pula, jangan dia tupak pula dah. Kamu pilah anak aku, pergilah mengaji. Saya redha kamu mengaji. Tak apalah juga. Wahai anak muridku, pergilah mengajar. Saya redha dengan kamu. Tak apa juga. Ni dia pula. Tok guru tegurlah saya. Saya redha dengan tok guru. Tak nampak ke terbalik ke? Tu kata bahasa ni, anak muda ni kena perhati elok-elok. Tu semua dipanggil common sense. Nak kena pergi mengaji semua tu. Nak kena tegur semua benda. Generasi Y ni tak tahu apa. Betul tak betul tak? Nak tahu apa ni, handset tu kat tangan sedia. Orang tua menyembang, handset kat tangan. Orang tua tak menyembang pun, handset kat tangan. Mai jumpa keluarga, handset kat tangan. Duduk dalam rumah, handset kat tangan. Dah kali nak mengaji macam mana ada? Orang tua-tua dulu handset tak ada. Pergi rumah orang tua-tua, kenal habis ni Pak Long, ni Pak Cik, ni Pak Ngoh. Ni sampai tak tahu nak panggil apa. Panggil apa tadi. Jumpa tepi jalan pun tak tegur. Pak Ngoh dia tak jumpa, tak tegur. Buat pergi, biar pergi. Malah aku sembang banyak. Lari pada Pak Ngoh ni. Lari pada Pak Long ni. Orang dulu pergi cari Pak Ngoh dia. Mana Pak Ngoh tu? Di kampung ni ada adik-beradik kita. Pergi ketuk pintu tak? Ni adik-beradik ni daripada Pedu ni. Orang dulu sambut. Orang lah, hai demai pula dah. Hang kira lah adik-beradik apa pun mampu pergi kat hang lah. Dia apa mai rumah orang, tak abak tak apa semua ni. Orang dulu ni dia pergi ketuk pintu. Dia kami nak mai ni sajalah, nak jumpa adik-beradik. Lama tak pernah jumpa. Ni kenal adik-beradik, belah sepupu sepapak. Ni 3 pupu. 3 pupu pun main lawak. Tu umur panjang, zaman lo umur pendek. 30 meninggal. Tak ada sambung silaturahim, tak pernah kenal adik-beradik sendiri, tak pernah nak pergi jumpa adik-beradik. Tu tak tahu nak pergi rumah orang tua nak bawa apa. Kalau pergi rumah orang tua nak bawa apa? Tak, dibawa dia Pergi salam. Tak bawa apa orang, tak mahal orang.
Orang tua dulu aib betul kalau pergi rumah orang tak bawa apa. Dia akan kona juga cari kedai. Belilah apa-apa pun. Gula ke garam ke. Apa sajalah beli. Gula, garam, kopi. Apa semua benda tu beda nak bagi. Kata orang, ada juga benda bawa main. Tak ada apa bagi cincin. Nah, cincin ni ambil. Saya tak bawa apa. Ada orang buat itu. Cincin murah lah, cincin mahal dia tinggal. Itu yang tak ada zaman lah dengan anak-anak muda zaman lah. Kenapa? Kerana tak belajar benda-benda yang macam ni. Ini pesan janganlah dipandang ringan, gegam erat, biar jadikan bekalan. Penuhkan masa muda dengan penuhkan masamu dengan penghasilan, mutalaah, juga banyakkan hafazan. Jadi waktu muda ni buat apa? Penuhkan dengan penghasilan, dapatkan hasil betul-betul. Ini waktu tahsil, waktu untuk mengumpul apa yang sepatutnya kita kumpul. Nak pergi perang pun kena menjadi silat dulu. Ni takkan nak tiup semboyan terus nak pergi bersilat. Silat pun tak tahu. Tapi cakap duk kumpul tak bagi tak jadi juga. Bila nak sampai waktu nak bagi tadi? Bila Tok Guru dah bagi, dah bengkung ujung lah sekali tu. Keluar, boleh dah. Nak buka gelanggang baru. Tak apa. Ni tak ada, ni baru bengkung putih. Betul ya? Ni Tok Guru silap dah. Baru tali pinggang putih baru. Kalau nak buka gelanggang lah. Kalau silat, orang cukup marah. Kalau kadang-kadang tak sampai lagi peringkat nak buka gelanggang, dia buka gelanggang. Cari mampu. Betul tak? Kenapa dalam agama tak ada hormat macam tu? Dalam silat, kalau kata tak ada sampai kepada peringkat Tok Guru dia bagi izin untuk buka gelanggang di tempat tadi, dia pergi buka gelanggang, cari mampu dia dengan sini-sini dia. Pakai main sparring seorang sikit, game terus balong tu. Betul. Tapi kalau dalam agama ni, Allah senang dia boleh keluar terus. Tak ada siapa bagi izin apa. Mengaji meset baru setahun, balik-balik al-ustaz, al-alimul allamah, al-syekh, kata setahun baru amsih. Balik-balik ceramah ni, gegak masjid, ketak. Pintu-pintu masjid ketak. Dia punya jakah. Jakah saja apa pun tak ada. Boleh tak? Itu yang kita nak kena pesan betul-betul. Saya ni bukan menghalang. Tapi berpesan. Moga-moga tidak kalut sebelum sampai waktu dia. Sampai waktu dia, sampaikanlah. Kita tak akan larang. Malah akan diberi perhatian pula. Malah diberi pula sokongan oleh para guru, para masyayikh akan bagi sokongan, akan doakan dengan keberkatan, dengan kebaikan. Barulah berjalan kita tu tidak jadi pincang, tak gelong jalan kita. Moga-moga diatur dengan baik berkatnya doa para guru, para alim ulama, berjalan elok, lurus saja, tidak akan simpang siur perjalanannya pada ketika tersebut. Dan kena ada tawaduk sampai mati. Walau tinggi macam mana pun keadaan dan kedudukan kita pada ketika tersebut. InsyaAllah bulan depan pula kita akan bertemu. Nak macam mana kita nak mengaji, apa yang kita nak kena mengaji ni, dan benda-benda yang patut kita sebut di sini akan disebutkan nanti. Hafazlah matan yang penting wahai teman. Ini nanti minta maaf lah, kitab ini ibu ayah semua memang khusus kepada penuntut ilmu. Tapi pokoknya kita tahu kalau kita hadir, macam ni rupanya orang tuntut ilmu. Walaupun kita mungkin tak ikut jalan macam ni dalam kitab yang saya akan sebut ni, tapi sekurang-kurangnya kita nanti akan ada hormat dengan para penuntut ilmu. Atau rupanya macam ni orang mengaji. Kalau dah macam ni punya cara pengajian, macam mana saya boleh bermain-main dengan orang yang bercakap tentang agama Allah Ta'ala? Saya tak akan main-main. Kerana apa? Kerana saya menghormati dan mengetahui jalan perjalanan mereka, saya akan hormat pada ketika tersebut. Kenapa orang hormat dengan Gordon Ramsay, chef besar Mak Saleh tu? Waktu ketika dia komplain, waktu Master Chef, kalau tukang masak masuk pertandingan tu, dia masak ni, kira sedap tak ada dah ni, tapi dia makan-makan dia komplain, tak sedap. Dia kata, hang masak apa ni? Hang main-main. Padahal kalau kita rasa sedap tak ada tu, semua dah ada restoran tu, aduh buat tu kadang-kadang. Dan dia mau power dah, pandai masak. Tapi dia komplain, kawan ni dengar, taat. Terima kasih. Kenapa? Kerana dia tahu siapa dia yang tegak tu. Kerana dia tahu kebolehan orang yang tegak tu. Kerana dia tahu kata orang ni dia ada kelayakan untuk menegur tentang perkara tersebut. Kerana ada hormat. Tu saja sebab dia. Tidak.
Doktor pakar tegur doktor yang baru jadi doktor. Tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni. Kenapa dia hormat dengan pandangan tadi? Kerana tahu ni doktor pakar. Dan dia tahu kata orang ni dah lalui jalan sebelum dia lalui. Kenapa dalam agama, ketika para guru tegur anak murid dan juga tegur sebahagian orang, marah pula pada ketika ditegur. Kenapa jadi macam tu? Malah kata pula, dia aja boleh, orang lain semua tak boleh. Dia lah arti, orang lain semua tak arti. Siapa yang sebut macam tu? Kita sebut semua perkara mengaji. Yang mengajak pun kena mengaji, yang mengaji lebih lagi kena mengaji. Yang duk mengajak ni pun jangan duk mengajak saja. Kenapa cari waktu mengaji? Cari tok guru, hak tua. Pi tadah balik, ambil adab balik. Macam mana yang guru kita tunjukkan? Patutnya macam tu. Ni tak mengaji tak mau dah. Nak mengajak saja. Tak boleh macam tu. Saya walaupun di zawiyah saya mengajak, tapi saya akan cari hari juga untuk saya main mengaji. Di Penang saya main mengaji. Bukan mengajaknya, saya akan main mengaji dengan tok guru saya. Di Kedah ada Baba Zahari, saya akan pergi sambung balik mengaji dengan dia balik. Walaupun dah ada buka pondok dan sebagainya, itu bukan alasan untuk kita tak pergi mengaji. Kena mengaji. Kenapa? Karena biar kita ni mati dalam keadaan menjadi penuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu ini akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala sampai ke sudah. Dan kita akan rasa selalu rendah ketika mana kita menjadi penuntut ilmu. Nah, betul tu. Jadi saya pesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan semua untuk kita terus menjadi penuntut ilmu. Hari ini guru saya pun main. Saya pergi mengaji dengan dia. Hari ini tok guru pula pun duduk dalam majlis juga. Syekh Abdullah pun ada dalam juga main mengaji. Saya pun mengaji dengan tok guru. Tok guru pun main mengaji ni. Main bukan mengaji ni, main duduk tengok betul dia tak cakap ni. Tak betul dia tak tengok. Tengoklah. Yang tu tabadul ilmu ini akan berlaku dan tidak akan putus. Karena ni adalah sunnahnya ilmu. Nah, sunnahnya ilmu Allah Ta'ala ni begini. Dia tidak akan terputus dengan perkara tersebut. Dia akan mula terputus ketika seorang tu dia mula rasa tinggi, tafarrud, seorang-seorang dia, tak ada orang yang lebih tinggi daripada dia. Waktu ni jadi syaitan pada ketika tersebut. Waktu ni jadi syaitan. Moga-moga Allah Ta'ala jaga kita daripada sifat tersebut. Karena ilmu sifatnya rendah, bukan sifatnya meninggi. Karena ketika sifatnya meninggi, maka dia akan jadi jahil pada ketika tersebut. Karena jahil yang akan meninggi. Sayyidina Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah karena dia bersifat merendah. Dan syaitan iblis direndahkan oleh Allah karena dia bersifat meninggi. Karena ini sunnatullah. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu', Allah akan angkat dia. Kenapa? Dalam hatinya orang-orang yang takabur tidak ada hikmah. Cakapan dia semuanya huduh. Kenapa? Karena ilmu hikmah tadi dipindahkan ke dalam hati yang rendah. Tamam? Karena sya'nul ilm macam tu, ilmu ni dia macam air yang mengalir, tak akan duduk di tempat yang tinggi, dia akan turun ke tempat yang rendah, dia akan kumpul di tempat rendah. Maka yang meninggi diturunkan ilmunya kepada yang rendah dan akan berkumpul kepada orang yang merendah hatinya. Ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu. Sidi Ibnu Athaillah kata macam ni. Ilmu tidak akan singgah pada hati yang takabur, seperti air tidak singgah di tempat yang tinggi. Dia akan turun ke hati yang lembut dan juga hati yang rendah. Maka disebabkan itulah orang yang hatinya sentiasa rendah, dia akan mengumpulkan ilmu dan juga mengumpulkan amal. Maka rendahkan hati kita selalu, insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan hikmah dalam ucapan kita dan diberikan kebaikan pada apa yang kita tunjuk ajarkan. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.